menceritakan seorang kanak-kanak yang bernama Aiman. Aiman berasal daripada keluarga yang susah dan hanya tinggal bersama ibu dan ayahnya. Aiman berusia 16 tahun dan tidak lama lagi akan menghadapi ujian sijil pelajaran Malaysia, SPM. Pada awalnya, Aiman merupakan seorang kanak-kanak normal. Namun, pada suatu hari, Aiman tiba-tiba mengalami masalah penglihatan tahap teruk. Kejadian ini menyebabkan Aiman berubah daripada seorang yang ceria menjadi seorang yang muram. Bagaimana Aiman boleh tiba-tiba mengalami masalah penglihatan? Jom kita sama-sama mendengar cerita mengenai Aiman. Bab 1. Hari-hariku. Aiman merupakan seorang kanak-kanak yang periang dan sentiasa gembira. Wataknya ini membuatkan ramai yang sayang akan Aiman. Di kampungnya, Aiman sentiasa membantu ibu dan ayahnya di kebun. Dia juga seorang yang aktif kerana sentiasa keluar rumah, bermain bersama rakan sekampungnya, ringan tulang membantu ibunya pergi ke pasar untuk membeli barang dan turut aktif dalam pembelajarannya di sekolah. Situasi di kebun. Assalamualaikum, Ibu, Ayah. Aiman dah balik ni. Waalaikumsalam, Aiman. Waalaikumsalam. Kamu dah makan ke, Aiman? Dah, Ayah. Ada apa-apa tak yang Aiman boleh tolong? Kamu tolong petik tomato kat belakang tu boleh? Ayah rasa semua tomato kita dah masak. Boleh, Ayah. Wah, banyaknya tomato di kebun Ayah ni. Alhamdulillah, bolehlah sedikit sebanyak bantu kewangan Ayah untuk minggu ni. Lalu, Aiman pun pergi memetik tomato yang disuruh oleh ayahnya. Setelah selesai mengutip tomato tersebut, Aiman pergi semula ke ibu dan ayahnya. Ayah, Aiman dah siap kutip semua tomato yang dah masak ni. Banyak juga Aiman kutip ni. Alhamdulillah, bolehlah kita jual dekat pasar nanti. Lepas ni, boleh tak Aiman tolong ibu pergi pasar untuk jual semua tomato tu? Boleh kan, Aiman? Boleh, Ibu. Tapi Ibu, lepas ke pasar ni boleh tak Aiman nak pergi ke taman bermain dengan Ali? Boleh, Aiman. Pergilah. Tapi, ingat ya pesan ibu. Hati-hati, jaga diri. Baik, Ibu. Ayah, Aiman pergi dulu ya. Assalamualaikum. Setelah itu, Aiman pun pergi ke pasar untuk menjual tomato yang telah dia petik. Dia pun menjual tomato tersebut kepada peniaga, lalu Aiman menyimpan wang hasil jualan tomato yang telah diterimanya. Kemudian, Aiman pun menuju ke taman untuk berjumpa dengan kawannya, iaitu Ali. Situasi di taman. Ali, lama dah kau tunggu? Tak juga, Aiman. Saya pun baru sampai 5 minit yang lalu. Ali, kita nak main apa hari ni ya? Jomlah kita main bola dengan kawan-kawan yang lain. Mereka dah nak mula main tu. Okey, jom. Aiman dan Ali pun sama-sama bermain bola bersama kawan sekampung mereka. Aiman sangat gembira kerana dapat bermain bersama kawan-kawannya. Bab 2. Kenapa aku? Setelah bermain bersama kawan-kawannya di taman, Aiman pun terus pulang ke rumah. Aiman yang sedang bergembira dalam perjalanan pulangnya tidak mengetahui bahawa dia akan ditimpa sesuatu kejadian yang buruk nanti. Bagaimana kejadian buruk itu berlaku? Kita akan sama-sama mendengar bab yang kedua. Situasi di rumah. Ibu, Ayah, Aiman dah balik ni. Balik pun kamu, Aiman. Ayah tak ada di rumah. Ayah dah pergi ke surau. Kamu pergilah mandi dulu. Hari dah gelap ni. Ibu nak hidangkan lauk sementara tunggu ayah kamu pulang. Baik, Ibu. Aiman busuk sangat ke, Ibu? Sebelum Aiman sempat pergi mandi, bekalan elektrik rumah Aiman tiba-tiba terputus. Rumah mereka dalam keadaan yang gelap kerana lampu mati. Ibu, kenapa tiba-tiba gelap ni? Ibu okey tak? Ibu okey, Aiman. Ibu rasa bekalan elektrik kita terputus ni, Aiman. Ibu tak dapat nak hidang makanan. Tidak apa, Ibu. Biar Aiman cuba tengok suis utama rumah kita. Aiman pun pergi melihat suis utama mereka. Sejak kebelakangan ini, rumah mereka sering terjadi masalah bekalan elektrik terputus.
Sebelum ini, ayah Aiman yang pergi cuba menghidupkan lampu tersebut. Tetapi malam ini, ayahnya tidak ada di rumah. Maka, sebagai seorang anak tunggal, Aiman cuba untuk membantu sendiri tanpa bantuan ayahnya. Oh, patutlah. Suis utama rumah kita terjatuhlah, Ibu. Patutlah rumah kita sahaja yang gelap. Aiman cuba hidupkannya, Ibu. Bahaya tu Aiman. Tunggu ayah kamu pulang nantilah macam tu. Tak apa, Ibu. Ibu pun nak sediakan lauk untuk ayah tu. Aiman dah besarlah, Ibu. Aiman boleh buat. Aiman pun cuba menghidupkan suis tersebut. Tiba-tiba, tanpa disedari, malang tidak berbau. Kotak lampu utama itu tiba-tiba meletup. Letupan tersebut betul-betul berlaku di hadapan muka Aiman. Kemudian, Aiman pun pengsan dan tidak sedarkan diri. Man, Aiman, bangun Aiman. Disebabkan hanya ibu dan Aiman sahaja yang berada di rumah, ibu pun meminta pertolongan daripada jiran. Tolong, anak saya pingsan ni. Kenapa ni Mona? Kenapa dengan Aiman? Aiman pingsan, kemudian dia tak sedarkan diri. Apa yang patut aku buat ni, Lima? Sabar Mona, mari kita bawa Aiman pergi hospital dulu. Ayo Mona, angkat Aiman masuk dalam kereta saya. Cepat Mona, cepat. Situasi di hospital. Setelah 20 minit, mereka pun tiba di hospital. Aiman dimasukkan ke bilik ICU untuk diperiksa oleh doktor. Ayah pun tiba ke hospital. Mona. Aiman, macam mana dengan anak kita? Apa yang jadi? Apa yang telah jadi? Rumah kita terputus bekalan elektrik tadi bang. Aiman cuba untuk hidupkan suis tu. Tiba-tiba suis tu meletup. Aiman pun tak sedarkan diri dah. Sewaktu ayah dan ibu Aiman sedang berbicara, tiba-tiba doktor yang merawat Aiman pun keluar daripada bilik kecemasan tersebut. Siapa Puan Mona? Ibu kepada Aiman ada di sini tak? Atau mana-mana waris kepada Aiman ada tak? Saya doktor, saya ibu kepada Aiman. Ini suami saya. Bagaimana keadaan anak saya doktor? Anak saya sudah sedarkan diri ke doktor? Macam ni Puan. Aiman masih belum sedarkan diri lagi. Kami telah berikan ubat tidur kepada Aiman sebab keadaan Aiman agak teruk dan perlu berehat. Kita akan sama-sama tunggu keadaan Aiman nanti bila dia sedar. Situasi Aiman sedar. Aiman pun sedar daripada tidurnya. Ketika Aiman cuba untuk membuka mata, Aiman mendapati bahawa penglihatannya menjadi kabur. Aiman mula panik dan memanggil ibu dan ayahnya. Ibu, ayah, kamu kat mana? Kami ada di sini Aiman. Kamu tidak apa-apa, Aiman? Ibu, ayah, kenapa mata Aiman ni? Aiman tak dapat tengok dengan jelas. Aiman takut, ayah. Ayah pun memanggil doktor untuk memberitahu keadaan Aiman. Setelah doktor memeriksa keadaan Aiman, doktor pun berkata, Baiklah, kami minta maaf Encik, Puan. Setelah kami buat diagnosis terhadap Aiman, kami mendapati terdapat masalah pada mata Aiman. Penglihatan Aiman terjejas akibat letupan yang berlaku sebab letupan tersebut betul-betul terkena pada bahagian mata Aiman. Renjatan yang kuat tu telah menjejaskan saraf mata Aiman sehingga ia menyebabkan penglihatan Aiman menjadi masalah. ibu hampir pengsan dan ayah pula terkedu. Mereka amat terkejut dengan berita yang didengari. Aiman pun menangis teresak-esak. Encik, Puan, Aiman masih perlu berada di hospital untuk kami melakukan pemantauan terhadapnya. Saya akan berikan ruang kepada Encik, Puan dan Aiman untuk tenangkan diri. Saya minta izin untuk undurkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak doktor. Situasi selepas 2 hari. Encik, Puan, sepanjang pemeriksaan dan pemantauan yang telah saya jalankan terhadap anak Encik, Aiman kini boleh pulang. Encik boleh pergi ke kaunter hadapan untuk mendapatkan surat discharge dari hospital. Encik boleh berurusan dengan jururawat di kaunter luar bagi proses selanjutnya. Baik. Terima kasih banyak-banyak doktor kerana telah rawat anak saya. Sama-sama Encik, saya harap Encik sekeluarga tabah menghadapi ujian ini. Semoga Aiman boleh terima kenyataan ini. Situasi di rumah. Setelah tiba di rumah, Aiman mengalami kesusahan untuk bergerak dan sering melanggar perabot disebabkan penglihatannya yang hampir gelap.
Aiman daripada seorang yang ceria bertukar menjadi seorang yang muram. Dia juga menjadi lebih pendiam berbanding sebelumnya. Aiman, mari makan nak. Tak naklah ibu. Aiman tak lapar lagi ni. Janganlah macam tu Aiman. Aiman mesti makan untuk dapat tenaga. Nanti Aiman sakit. Tapi Aiman tak nampak lah ibu. Aiman selalu terlanggar perabot rumah ni. Aiman tak dapat melihat dengan baik macam sebelum ni. Tak apa Aiman. Mari, ibu pimpin kamu ke meja makan. Aiman sekeluarga pun makan bersama-sama di dapur. Ibu dan ayah Aiman sentiasa menolong Aiman walaupun sedang makan. Aiman, tadi ayah terserempak dengan kawan kamu, Ali. Dia amat risau dengan keadaan kamu kerana kamu tidak lagi keluar untuk bermain. Dia ingin berjumpa dengan kamu. Aiman malu ayah. Aiman belum bersedia untuk berjumpa dengan siapa-siapa lagi. Baiklah, kalau begitu ayah akan menjemput mereka apabila kamu sudah bersedia sahaja. Aiman hanya mendiamkan diri memikirkan nasibnya yang malang itu. Sayang Aiman. Kejadian yang menimpa Aiman telah pun tersebar ke seluruh kampung. Semua orang turut sedih dengan kejadian tersebut. Namun, ramai yang sayangkan Aiman dan ramai yang cuba untuk membantunya. Aiman, dah beberapa hari kamu duduk di bilik saja. Kamu tak mahu keluar ke ataupun pergi ke sekolah ke? Esok kita pergi ke sekolah semula nak? Aiman hanya mendiamkan diri dan menggelengkan kepala sahaja. Ibu dan ayah amat sedih melihat keadaan anak mereka. Ibu pun menelefon Cikgu Aiman untuk memberitahu keadaan anak mereka dan mengatakan bahawa Aiman masih tidak mahu pergi ke sekolah. Perbualan ibu dengan cikgu di telefon. Assalamualaikum cikgu. Saya Puan Mona, ibu Aiman. Waalaikumsalam. Oh, Puan Mona rupanya. Sudah lama saya tak melihat dan mendengar kabar mengenai Aiman. Bagaimana keadaan Aiman sekarang, Puan? Keadaan Aiman agak tidak baik sekarang ni. Dia menjadi tidak bersemangat untuk pergi ke sekolah disebabkan kejadian yang menimpanya. Saya ingin maklumkan bahawa Aiman masih tidak akan hadir ke sekolah selama beberapa hari lagi. Sehingga dia betul-betul bersedia. Saya telah cuba untuk memujuknya tetapi gagal. Oh, kesian Aiman. Baik Puan, saya faham. Sekiranya begitu, boleh tak kalau saya pergi ke rumah Puan petang ni untuk melawat Aiman? Boleh cikgu. Saya amat berbesar hati. Baik Puan, kita jumpa petang ni ya. Baik cikgu. Situasi di rumah. Pada waktu petang, cikgu pun datang ke rumah Aiman. Kawan-kawan dan jiran Aiman turut datang untuk melihat keadaan Aiman. Kamu sihat Aiman? Lama cikgu tak nampak kamu. Saya sihat cikgu. Saya belum bersedia lagi untuk pergi sekolah cikgu. Saya malu berjumpa dengan kawan-kawan. Saya juga tak mahu pergi sekolah sebab saya tak dapat melihat dengan baik. Jangan cakap macam tu Aiman. Cikgu dan kawan-kawan kamu sentiasa menunggu kamu di sekolah. Kami sentiasa menanti kehadiran kamu. Kamu tak perlu malu. Cikgu dan kawan-kawan kamu sentiasa menerima kamu. Kami tak akan pandang rendah terhadap kejadian yang menimpa kamu. Betul Aiman. Kami sunyi di sekolah. Kami tak lagi mendengar ketawa riang daripada kamu. Cikgu-cikgu pun sentiasa tanya keberadaan kamu.
Ya, betul Aiman. Orang kampung kita pun cakap kampung kita jadi sunyi kerana tidak lagi mendengar sapaan selamat pagi atau pertanyaan kabar daripada kamu. Orang-orang di pasar pun kerap tanya, kenapa Aiman tidak lagi pergi pasar untuk jual hasil kebun dia? Aiman hanya tersenyum dan mengangguk mendengar kata-kata cikgu, kawan dan jirannya. Dia berasa amat bersyukur kerana ramai yang sayang dan mengambil berat akan keadaannya. Kejadian yang menimpa Aiman ini juga telah mendapat perhatian NGO. NGO juga datang ke rumah Aiman untuk melihat keadaannya. Selamat petang, adakah ini rumah Aiman? Selamat petang. Ya, betul. Kami merupakan ahli daripada Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia. Kami bersimpati atas kejadian yang telah menimpa anak encik. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk melihat keadaan anak encik dan menawarkan bantuan perkhidmatan kepadanya. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Apakah bantuan perkhidmatan yang akan saya terima? Kami akan menawarkan perkhidmatan yang sesuai untuk membantu masalah yang dialami oleh anak encik seperti penyediaan alat bantuan. Sekiranya encik tidak keberatan, bolehkah kita bersama-sama pergi ke klinik pakar mata cawangan kami untuk berjumpa dengan pakar mata? Ini bertujuan untuk mendapatkan nasihat tentang alat bantuan yang sesuai dengan Aiman. Terima kasih Puan. Baiklah, saya akan bawa Aiman dan ibunya untuk ikut bersama. Situasi di klinik. Selamat petang semua, saya Dr. Fatin. Saya merupakan pakar atau terapis bagi masalah penglihatan. Boleh saya tahu yang mana satu Aiman? Saya doktor. Aiman pun menuju ke arah doktor dan duduk sebelahnya. Aiman, kamu kelihatan sangat murung. Saya faham dengan perasaan kamu. Jangan bersedih ya. Saya akan cuba membantu untuk mengurangkan masalah yang kamu hadapi. Saya akan periksa mata kamu sekarang. Setelah beberapa minit diperiksa oleh pakar. Baiklah, setelah diperiksa, saya mendapati bahawa terdapat alat bantuan yang sesuai untuk digunakan kepada anak encik dan puan iaitu Aiman. Aiman akan diberikan alat bantuan cermin mata untuk membantunya. Namun, cermin mata ini bukan seperti cermin mata biasa. Ia mempunyai bantuan-bantuan yang amat sesuai untuk membantu Aiman. Cermin mata tersebut akan membantu Aiman untuk melihat dengan jelas disertai dengan teknologi canggih yang boleh membantunya. Nama alat ni Ochio Glasses. Walau bagaimanapun, penghasilan cermin mata ini akan mengambil masa selama beberapa bulan untuk disiapkan dan didapati. Hal ini bagi memastikan cermin mata tersebut adalah sesuai dengan masalah yang Aiman hadapi. Faham Puan? Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Kami akan menunggu untuk mendapatkan cermin mata tersebut demi anak kami. Bab 4. Ku berserah. Setelah beberapa bulan berlalu, alat bantuan Ochio Glasses telah siap dan sampai di tangan doktor. Aiman dan keluarga pun pergi berjumpa dengan Dr. Azira untuk mengambil alat bantuan bagi membantu Aiman dalam kehidupan sehariannya. Doktor juga menerangkan tentang cara penggunaan serta fungsi-fungsi yang terdapat dalam alat bantuan tersebut.
Selamat pagi Puan Mona, Cik Razi. Hai Aiman, macam mana hari ini Aiman? Aiman okey tak? Selamat pagi, doktor. Apa khabar, doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Aiman, apa khabar? Ya doktor, saya baik-baik je. Bagus Aiman, macam inilah semangat yang saya nak. Baiklah, hari ini saya ada sesuatu yang mungkin boleh buat Aiman tersenyum semula nanti. Sekarang ni tak ada apa yang boleh buat saya tersenyum doktor. Daya penglihatan saya pun dah kabur. Semua benda yang saya dah buat tak boleh dah. Bermain dengan kawan-kawan pun dah tak boleh. Sabar Aiman. Oleh sebab itulah hari ini saya nak hadiahkan Aiman satu alat yang boleh bantu Aiman untuk jalankan semula aktiviti yang sebelumnya Aiman buat. Baiklah Aiman, ini dia. Oculo Glasses, alat bantuan yang direka khas untuk Aiman. Ni apa doktor? Mari saya terangkan. Baiklah, ini alat bantuan yang boleh digunakan oleh kamu Aiman. Terdapat beberapa fungsi yang boleh bantu Aiman. Antaranya, terdapat pembesar suara di bahagian bingkai antara spek mata. Ada speaker di bahagian tepi telinga yang boleh membantu Aiman menyampaikan maklumat untuk Aiman. Wah, biar betul doktor. Bukan itu saja Aiman, banyak lagi fungsinya. Mari saya terangkan secara terperinci lagi. Di sini juga terdapat kemudahan Wi-Fi, Bluetooth, solar, wiper untuk pembersihan secara automatik. Dan ia mampu untuk memberikan gambaran secara 360 darjah serta terdapat Siri Voice Recognition serta boleh connect dengan device yang lain tau. Ia sangat membantu Aiman nanti. Macam mana pula dengan daya kuasa yang digunakan tu doktor? Alat bantuan ini boleh dicas dengan USB biasa. Namun puan, di sini juga dibekalkan daya tenaga solar yang mampu mengecas alat ini secara automatik. Jadi puan tak perlu risau. Oh ya, lagi satu, saya hampir terlupa nak bagi tahu. Spek ni juga boleh di zoom dan saya sangat yakin ia dapat membantu Aiman. Hari pun sudah menjelang senja. Ibu, ayah dan Aiman pun berangkat untuk pulang setelah mereka selesai sesi berjumpa dengan doktor. Setibanya mereka di rumah, Aiman terus ingin masuk ke dalam biliknya. Ish, apa benda ni? Aku tak nak pakai benda ni. Aduh! Apalah nasib aku. Macam mana nak guna ni? Tapi aku kena kuat untuk keluarga aku. Aku yakin suatu hari nanti aku mampu menjalani kehidupan seperti sedia kala dan mampu menjadi cemerlang dalam SPM nanti. Aku boleh! Bab 5. Ku temui sinar. Pada kali ini, berkat dorongan semangat yang tidak putus-putus diberikan oleh ibu, ayah, guru, rakan serta NGO yang berwajib, Aiman mampu untuk menggunakan alat bantuan dalam kehidupan sehariannya. Aiman mampu mengubah pandangan negatif dalam dirinya kepada sesuatu pencapaian yang positif, iaitu Aiman mampu untuk belajar dan menguruskan dirinya seperti sedia kala dengan bantuan Oculo Glasses. Murid-murid semua, hari ini cikgu ada satu kejutan buat kamu semua. Persilakan Aiman, rakan kamu, berikan tepukan buat Aiman semuanya. Assalamualaikum cikgu.
Lalu, Aiman berjalan perlahan-lahan untuk duduk bersebelahan dengan Ali. Hai Aiman, kau sihat? Aku rindu kau Aiman. Aku gembira bila dapat tahu kau nak datang ke sekolah semula. Ya Ali, aku sihat. Terima kasih Ali sebab kau tak putus-putus bagi aku semangat untuk bangkit. InsyaAllah, aku mampu teruskan perjuangan aku ini sebagai penuntut ilmu. Akan kupastikan aku bakal berjaya suatu hari nanti. Aku nak buktikan pada semua orang yang kekurangan bukan satu penghalang untuk melangkah ke hadapan. Sejak daripada itu, Aiman mampu membuat aktiviti-aktiviti rutin yang sering dilakukan olehnya seperti sedia kala. Aiman boleh pergi ke pasar, membantu ayahnya di kebun dan Aiman berazam untuk terus melakukan perubahan dalam kehidupan untuk membantu mengubah nasib keluarganya suatu hari nanti. Perubahan yang dilakukan oleh Aiman ini telah membuatkan guru-guru, rakan, ibu bapa serta NGO senang hati dan bersyukur kerana Aiman mampu bangkit melawan pandangan buruk yang ada dalam dirinya. Bab 6. Ini jalan takdirku. Kini, Aiman telah memasuki ke tingkatan 5 dan dia amat bermotivasi dalam mencapai targetnya untuk memperoleh 11A dalam SPM yang bakal dihadapi nanti. Aiman banyak menghabiskan masa untuk belajar dan Okio Glasses telah menjadi sahabat akrab Aiman kerana alat bantu tersebut telah banyak mengubah kehidupan Aiman setelah dia mengalami masalah penglihatan akibat daripada insiden lepas. Alhamdulillah, Aiman dah masuk tingkatan 5, Ibu. Ya Aiman, Ibu gembira sangat bila dapat lihat kamu gembira macam ni. Ibu tak putus-putus doakan untuk kamu supaya kuat dalam menempuh dugaan ini Aiman. Tahun ni Aiman SPM kan? Jadi Ibu harap Aiman dapat buat yang terbaik untuk diri Aiman. InsyaAllah Ibu, Aiman cuba buat sehabis baik untuk buktikan pada Ibu dan Ayah. Aiman tak mampu balas jasa ayah dan ibu. Tak ada Aiman. Kami dah bahagia dengan keadaan kamu sekarang. Tak ayah, Aiman nak ubah nasib keluarga kita suatu hari nanti ayah. Ayah doakan Aiman ya. Aiman sangat bersyukur kerana Aiman terpilih untuk menerima takdir ini. Di sini Aiman dapat belajar banyak perkara. Tak sangka Aiman mampu hadap dengan ini. Hari tinggal berbaki beberapa bulan untuk Aiman bersiap sedia menghadapi peperiksaan SPM yang bakal tiba. Aiman banyak menghabiskan masa bersama-sama rakannya Ali untuk melakukan ulang kaji pelajaran dan Aiman juga tidak lupa untuk beriadah seperti biasa dalam memastikan dirinya sihat untuk menghadapi hari-hari penting ini. Pada suatu hari, semasa Ali dan Aiman ingin pulang ke rumah, Aiman, hari ni kita nak ulang kaji pelajaran mata pelajaran apa ya? Ali, aku rasa aku nak minta kau ajarkan aku mata pelajaran matematik lah. Sebab aku kurang faham lah bab algebra tu. Boleh Aiman, tak ada masalah lah. Untuk kau apa pun boleh. Ali dan Aiman belajar dengan bersungguh-sungguh sehingga mereka selesai menghadapi peperiksaan SPM. Sinar yang dulu pun kembali. Masa yang dinanti-nanti telah tiba. Hari penyerahan keputusan peperiksaan SPM telah berlangsung di sekolah. Tiba-tiba, Baiklah, nama yang disebut ini diminta untuk naik ke pentas bersama-sama waris penjaga bagi menerima anugerah emas pengetua.
Baiklah, sebelum itu saya ingin menyatakan bahawa nama yang bakal menerima anugerah ini hanyalah seorang sahaja. Dan orangnya adalah Aiman bin Razi. Dan diminta Aiman untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Ibu, ayah. Assalamualaikum semua. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu dan ayah saya sebab mereka tidak pernah jemu dalam memberikan saya semangat untuk menghadapi dugaan ini. Kedua, tidak dilupakan juga pada lilin yang tidak pernah jemu untuk membakar diri mereka untuk memberikan ilmu yang amat bernilai untuk kita semua, iaitu cikgu-cikgu yang begitu ikhlas dalam memberikan ilmu kepada saya dan juga rakan-rakan saya. Dan terakhir, buat rakan-rakan saya yang tidak pernah kurang dalam memberikan semangat dan berkongsi ilmu yang ada. Saya ingin menjelaskan pada semua bahawa setiap manusia yang diciptakan mempunyai kekurangan. Namun, jika kekurangan itu kita jadikan sebagai satu benteng untuk melangkah, maka tersesatlah kita. Namun, jika kita cuba untuk melawan, saya yakin dan percaya kita mampu mengubah kekurangan yang kita ada kepada satu keunikan yang tidak ada pada orang lain. Terima kasih lagi sekali buat semua. Setelah nama Aiman disebut, suasana dewan bergema dengan tepukan yang diberikan oleh rakan-rakan seperjuangan serta ibu bapa yang hadir untuk meraihkan pelajar-pelajar yang ada. Aiman diumumkan sebagai pelajar cemerlang dan menerima anugerah emas pengetua kerana Aiman telah memperoleh 11A dalam sijil peperiksaan Malaysia. Sejak pada itu, Aiman telah ditawarkan untuk melanjutkan pengajiannya ke Universiti Sains Malaysia dan kos pengajiannya ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Selain daripada itu, semasa Aiman tamat SPM, Aiman juga banyak mendapat tawaran universiti. Namun, oleh sebab faktor jarak dan minat, Aiman memutuskan untuk memilih Universiti Sains Malaysia sebagai destinasinya dalam menyambung pelajarannya. Beberapa tahun kemudian selepas Aiman tamat belajar. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku dah berjaya menggenggam segulung ijazah. Pengajaran yang dapat dilihat daripada keseluruhan cerita ini adalah untuk hasilkan sebuah kejayaan tidak akan pernah ada perkataan mungkin bagi seseorang untuk mencapai kejayaan. Setiap manusia ini perlu mempunyai sifat redha yang tinggi dalam kehidupan bagi meneruskan kehidupan seperti sedia kala. Daripada kisah Aiman ini, dapat kita saksikan bahawa keyakinan diri dan juga sokongan orang sekeliling amat diperlukan bagi memastikan Aiman sentiasa termotivasi dan bersemangat dalam meneruskan kehidupannya.